warahmatullahi wabarakatuh. Setajuk yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah kepentingan falsafah dalam Islam. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui apa maksud falsafah. So, apa itu falsafah? Falsafah ialah mencari sesuatu kebenaran tentang sesuatu masalah dengan berfikir secara rasional, sistematik dan juga sejagat. Perkataan falsafah itu sendiri mempunyai banyak sinonim seperti kepercayaan, ideologi, ismi dan juga konsep. Okey, jadi kita akan teruskan kepada falsafah Islam. So, apa maksud falsafah Islam? Falsafah Islam ialah suatu cabang pengajian Islam dan adalah suatu percubaan yang berpanjangan untuk mencari harmoni di antara ajaran Islam dan juga falsafah. Okey, falsafah Islam ni amat penting dan ianya mempunyai banyak kepentingan dari segi semua aspek, terutamanya dari segi kehidupan dan juga pendidikan. Berdasarkan perbentangan yang kami akan bincangkan sebentar lagi, kami akan menerangkan tentang sejarah falsafah dalam Islam, kepentingan-kepentingan falsafah dalam Islam, dan kami juga akan menerangkan tentang kaitan antara falsafah dalam Islam terhadap isu semasa. Sejarah falsafah Islam. Perbahasan tentang falsafah Islam biasanya berkait dengan masalah asas dalam epistemologi, iaitu sumber wahyu dan akal. Ada pendekatan lain yang menyatakan ada perkaitan falsafah Islam dengan tradisi kenabian dan orang-orang terdahulu dengan menggunakan istilah hikmah. Namun, penyebaran falsafah Islam ini telah berkembang secara meluas melalui faktor utama iaitu penterjemahan karya-karya dari falsafah Yunani ke dalam pemikiran umat Islam. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahawa permindahan dan penterjemahan ini telah bermula pada zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun pada tahun 215 Hijrah. Namun begitu, falsafah ini sudah mudah diterima oleh orang-orang Islam kerana sebelum zaman Khalifah Al-Ma'mun lagi, sudah terdapat banyak pusat-pusat pengajian dan madrasah yang sudah dijalankan seperti Madrasah Alexandria. Kesannya, karya-karya ahli falsafah Yunani seperti Aristotle dan Plato menjadi semakin terkenal dan diminati dalam kalangan orang-orang Islam. Walau bagaimanapun, masih ada beberapa segelintir umat Islam yang menentang akan terjemahan ini. 3 golongan yang menentang iaitu golongan pertama ialah golongan seperti Ibnu Salah yang berpendapat bahawa penterjemahan falsafah Yunani ini akan mendorong kepada kesesatan serta penyelewengan akidah. Yang kedua, golongan pertengahan. Mereka meletakkan hukum hakam yang tersendiri dengan mengambil dan menerima segala yang baik dan yang tidak baik. Imam Ghazali menjustifikasikan mereka kepada 3 bahagian, iaitu menghukum mereka sebagai kufur, menyebut mereka sebagai bid'ah dan yang tidak boleh diingkar. Golongan yang terakhir pula ialah golongan yang memandang mulia dan takjub. Di sinilah wujudnya ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd. Terdapat 4 aliran besar dalam sejarah perkembangan falsafah Islam, iaitu falsafah taklidiyah, ilmu kalam, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd
berada dalam aliran falsafah taklidiyah. Mereka tidak menjadikan falsafah Yunani sebagai sumber rujukan asal, malahan menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama untuk mencari titik pertemuan antara kedua-dua sumber tersebut. Hal ini dapat dibuktikan apabila mereka mengkaji dan mempelajari falsafah Yunani dengan mengambil kajian beberapa karya penting daripada Aristotle dan Plato, serta mereka juga melakukan kritikan kepada ahli falsafah Yunani tersebut. Mereka menjaga dan memelihara kandungan-kandungan sumber utama iaitu Al-Quran. Golongan yang berada dalam aluran ilmu kalam, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ini merupakan golongan yang bersumberkan wahyu sebagai teras dan akal sebagai pembantu. Aliran ini muncul berikutan pergolakan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW serta reaksi terhadap pengaruh falsafah Yunani dan tamadun asing. Maka wujudlah pelbagai perubahan pemikiran yang membentuk pelbagai mazhab-mazhab yang tertentu tentang falsafah Islam. Terdapat pelbagai peranan Al-Quran dan hadis dalam falsafah Islam. Antaranya, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama pencarian ilmu di dalam Islam. Segala ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis dikenali sebagai ilmu nakli, iaitu merujuk kepada ilmu-ilmu yang bersumberkan wahyu seperti fiqh, usuluddin, tafsir, hadis dan tasawuf. Selain itu, Islam juga menggalakkan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang wajib merujuk kepada dua sumber berautoriti ini iaitu Al-Quran dan hadis agar perjalanan hidup kita sentiasa berada dalam keberkatan Allah. Al-Quran merupakan kitab yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-9, ia ada menjelaskan tentang fungsi Al-Quran di mana ia dapat memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus mengikut syariah Islam. Selain itu, ia juga membawa kabar berita yang menggembirakan kepada sesiapa sahaja yang dapat memahami Al-Quran dan juga sesiapa yang mengamalkan segala perintah Allah, nescaya mereka akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Manakala hadis pula membawa maksud sabda iaitu percakapan atau perbuatan. Ia bermaksud percakapan dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang perlu setiap umat Islam mengikutinya mengikut landasan syariat Islam. Kita juga akan mendapat ganjaran pahala yang amat besar jika kita mengikuti sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Seterusnya ialah falsafah dan Al-Quran, di mana kita ingin mengetahui apakah kaitan falsafah Islam dan isi kandungan di dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, kandungan di dalam Al-Quran adalah meliputi segala aspek kehidupan manusia di atas muka bumi Allah ini. Hal ini termasuk juga dengan ilmu falsafah Islam, di mana ilmu ini bermaksud sesuatu ilmu berfikir yang menggunakan akal yang berlandaskan wahyu dan dalil-dalil yang logik serta membahaskan hakikat kebenaran suatu perkara. Dalam erti kata lain,
ia adalah satu bentuk pemikiran di mana manusia menggunakan akal mereka untuk mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori ilmu falsafah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu dalam bidang ontologi, epistemologi dan aksiologi, di mana ketiga-tiga bidang ini mempunyai maksud yang tersendiri dan peranan masing-masing di dalam ilmu falsafah Islam. Yang pertama ialah ontologi, yang bermaksud ilmu kewujudan suatu perkara di mana ia merangkumi bidang kajian falsafah seperti metafizik, kosmologi, matematik dan ilmu kemanusiaan. Untuk epistemologi pula, ia adalah tentang teori ilmu, iaitu kajian tentang asas, matlamat, sumber dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Manakala aksiologi pula bermaksud teori tentang nilai, di mana ia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu logik, etika dan estetika. Yang seterusnya di dalam peranan Al-Quran dan hadis dalam falsafah Islam ialah Al-Quran dan hadis sebagai ilmu pengetahuan. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, Al-Quran dan hadis adalah sumber utama rujukan kepada semua manusia untuk mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber ilmu pengetahuan kepada seluruh manusia. Hal ini kerana Al-Quran mengandungi pelbagai pengetahuan tentang keesaan Allah dan kehidupan manusia. Dan Al-Quran juga mengandungi banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hinggalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Manakala hadis pula berfungsi untuk menjadi penyokong dan penguat kepada Al-Quran, serta ia dapat memperjelaskan lagi tentang isi kandungan di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib untuk rujuk kepada hadis. Hal ini kerana untuk memahami dengan lebih dalam lagi tentang isi kandungan Al-Quran, kerana fungsi hadis itu sendiri terhadap Al-Quran adalah dapat menafsirkan isi kandungan Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Manfaat dalam mempelajari ilmu falsafah. Falsafah ialah al-hikmah, iaitu bermaksud rahsia yang membawa kepada kemajuan, kecemerlangan, kejayaan dan keagungan perlulah dikuasai untuk mengatasi permasalahan kemunduran umat Islam pada masa kini. Terdapat beberapa manfaat atau kebaikan jika kita mempelajari dan memahami ilmu falsafah Islam. Yang pertama, memahami dan mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Falsafah Islam adalah ilmu yang membawa kebenaran di mana dapat dipelajari di dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini kerana Al-Quran dan Hadis dapat mentafsirkan ilmu falsafah dengan teliti dan senang untuk difahami. Kita juga dapat memastikan kelojikan hadis di mana sekarang terdapat banyak hadis-hadis palsu yang dapat merosakkan pemikiran manusia. Kesannya, kita akan menjadi manusia yang lebih meneliti, memahami dan mengkaji kesahihan sesuatu hadis tersebut sebelum mempercayainya dan mengamalkannya agar kita tidak terpesong dari agama Islam. Seterusnya, memahami idea dan pemikiran dalam sejarah kemanusiaan dan dunia. Dengan mempelajari ilmu falsafah ini, kita dapat memahami apakah dasar dan asas sesebuah idea dan pemikiran dalam sejarah kemanusiaan dan dunia. Perkara ini dapat membuatkan seseorang individu itu membuat keputusan sama ada idea tersebut
dapat memberi kesan kepada diri sendiri di dalam kehidupannya atau kemajuan negara. Dengan kata lain, ia dapat menilai sesuatu hujah atau bukti-bukti yang digunakan di dalam sesebuah bentuk pemikiran dengan berfikir secara logik serta matang dalam membuat segala keputusan. Terdapat banyak kepentingan falsafah Islam terhadap umat manusia, terutamanya dalam aspek kehidupan dan pendidikan. Falsafah Islam merupakan ilmu berfikir yang menggunakan akal, berlandaskan wahyu dan dalil-dalil yang sahih dan benar selari dengan syarak yang ditetapkan. Antara kepentingan falsafah Islam dalam kehidupan ialah senang memahami Al-Quran dan lebih mendalami Al-Quran. Falsafah Islam dapat membantu umat manusia untuk lebih mendalami dan memahami ayat Al-Quran. Seterusnya, dan membantu mengenal Allah melalui penelitian alam. Umat manusia yang mempelajari alam semesta seperti ilmu astronomi, anatomi dan lain-lainnya pasti akan bertakafur sebentar tentang betapa hebat dan teraturnya kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, membentuk kemajuan dan tamadun sebuah negara. Bidang ilmu pengetahuan, pengeluaran, keteladan, budi yang luhur, sikap tolong-menolong, keadilan, semua nilai murni ini didorong oleh akal yang suci dan bermoral. Yang terakhir sekali ialah membezakan pemikiran yang benar dan salah. Falsafah Islam menolak manusia menjadi hamba kepada akal dan bebas berfikir tanpa berpandukan Al-Quran dan hadis. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang kepentingan falsafah Islam dalam pendidikan. Yang pertama, dapat memastikan kelojikan sesuatu hadis. Dalam falsafah Islam, kita ditekankan meneliti, memerhati dan mengkaji kesasihan sesuatu hadis. Seterusnya, mempertahankan akidah Islam yang benar. Umat Islam yang mengkaji ilmu berlandaskan sumber wahyu, pasti kefahamannya berkaitan Islam tidak akan tersasar. Terakhir, iaitu melahirkan para cendekiawan Islam. Falsafah Islam melahirkan intelektual Islam dalam bidang sejarah, sastra, budaya, tradisi, keilmuan Islam dan banyak lagi. Jadi kesimpulan yang kami dapat berdasarkan pembentangan ini ialah bidang falsafah ini sudah lama diterapkan dan digunakan oleh pelbagai generasi manusia, sama ada muda ataupun tua. Konsep falsafah ini akan sentiasa sama, iaitu mencari kebenaran tentang sesuatu masalah dengan berfikir secara logik, sistematik dan juga rasional. Falsafah ini amat penting dalam segi semua aspek, terutamanya pendidikan dan juga kehidupan. Kita sebagai masyarakat Islam perlulah berusaha untuk mencari dan memperkuatkan ilmu terhadap falsafah seperti yang dikehendaki oleh Islam. Jadi macam mana kita ingin memperkuatkan ilmu terhadap falsafah? Kita perlulah menggunakan sumber yang sahih dan benar, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ni boleh digunakan untuk berfalsafah. Jadi akhir sekali, semua generasi manusia perlulah menggunakan akal yang telah diberikan untuk mengubah nasib diri sendiri, masyarakat dan juga ekonomi ke arah yang lebih baik. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.